Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam, para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita meneruskan pengajian kita kitab yakni Bahsul Masail. InsyaAllah kita berada pada muka surat 85. Sebelum kita masuk keputusan, ada sebuah soalan daripada YouTube yang diberikan oleh kita punya konduktor kita. Soalan kedua, dalam YouTube kita lihat mayat-mayat manusia yang dijangkiti oleh COVID-19 dibuang begitu sahaja ke dalam sungai Ganges, India. Saya pun tak tahu betul ke tak sebutan tu. Disebabkan mereka tak sempat membakarnya akibat terlalu ramai yang mati setiap hari. Masya Allah, macam tak betul je. Kalau betul tu bahaya tu. Betul? Masya Allah. Soalannya, bagaimana hukumnya kita memakan hasil lautan, terutamanya ikan di sekitar tempat pembuangan mayat yang tercemar dengan virus tersebut? Okay, untuk jawab perkara ni mungkin kita tasawur dulu isu yang dibangkitkan, iaitu bagaimana kita makan ikan yang mungkin atau jelas-jelas makan bangkai manusia. Ikan, contoh dia ikan shark. Jadi kita jangan masuk contoh ni dulu, kita contohkan kita pergi laut tangkap shark. Shark tu ikan hiu atau paus. Kat Indonesia memang ikan paus tu kadang diorang makan, diorang tangkap, diorang makan setahun sekali, diorang tangkap setahun sekali. Dan kampung tu memang makan dia tu sahaja, tak ada makanan lain. Tu ada, saya pernah tengok. So di dalam ketika dia tangkap shark tersebut, ikan hiu tersebut, bila dia nak masak tu, dia potong tu, ada tangan ke manusia ke, kepala manusia ke, contoh dia. So apa hukum makan ikan yang makan manusia? Ni kan, ikan yang makan manusia. Dalam mazhab Syafi'i halal. Makan ikan yang makan manusia tu halal. Tapi makan tangkap ikan hiu, dia makan manusia, ya, kita buka perut dia, ada tangan. Contoh dia, tangan manusia lah macam ni, contoh dia. Tangan tu haramlah dimakan. Kan? Sebab itu dia benda, contoh dia kalau ikan hiu, makan ikan, kita buka ada ikan tenggiri. Kan? Dah mati tapi ada ikan tenggiri. Ikan tu macam mana? Kita ambil, kita bersihkan dia, kita ambil daging dia, kita makan, halal sebab dia ikan. Dalam Quran jelas. Saydul bahri ni binatang lautan ni, bangkai dia pun halal. Ini kes itu. Tapi mazhab Syafi'i, kalau najis dalam ikan itu haram. Kan? Contoh dia apa? Tangkap ikan, kita tak bersihkan, kita bakar, kita makan dia punya najis, haram lah. Ini. Sebab dia kotor, so kena bersihkan dulu. Kan? Ini. Lalu ada khilaf dalam perbahasan ulama, ikan yang terlalu kecil susah nak bersihkan, ikan bilis. Tapi kita orang Melayu, ikan bilis pun kita buanglah kepala dia sekali dengan tu perut dia, kita buang, tak, teman tak nak makan. Kan? Ni. Kalau ada kepala, ada kotoran dia tu, kita tak nak makan, saya tak nak makan. Ini contoh dia. So boleh faham? Jadi begitu juga. So kalau yang dijumpakan dalam perut dia tu ikan lain tu halal lah untuk dimakan. Tapi kalau yang dijumpa itu adalah tangan manusia, haram lah nak makan tangan dia. Ni. So kena bersihkan dah dulu. Najis dia pun kena bersihkan dah dulu.
Tapi dia makan manusia, of course lah manusia tu akan jadi daging dia, Ustaz. Itu dia dah taghayyur, dah berubah. Itu tak ada masalah, halal. Perlu ke kita quarantine? Contoh dia ikan keli yang saya bagi contoh minggu lepas, bulan 2 minggu lepas. Ikan keli diberi makan babi, contoh dia. Tak perlu. Sebab dia adalah ikan. Semua jenis aquatic animal adalah halal. Hatta bangkai dia. Jangankan dia makan babi, dia makan najis sekalipun. Ikan, contoh dia ikan belut, itu halal untuk dimakan. Ini. Tapi jalalah macam mana? Yang kita dah bahas, jalalah khilaf kat sini kan. Khilaf pendapat al-imam atau imamul haramain haram, diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i sampai kepada Imam Nawawi, qultu al-asahu kuriha atau makruhun. Yang paling asah adalah makruh. Berarti itu menurut mazhab Imam Nawawi, dan itu yang mu'tamad. Itu yang mu'tamad. Okey, cuma keputusan mesyuarat. Keputusan bukan mesyuarat, keputusan bahsul masail. Hukum memakan daging ayam yang telah disuntik dengan ubat yang yang bahannya telah dikenal pasti daripada khinzir untuk menggemukkan dan mempercepatkan tumbesaran padanya, terdapat tafsir. 1. Sekiranya berlaku perubahan pada daging ayam tersebut pada salah satu daripada 3 sifat, iaitu warna, bau atau rasa, maka hukumnya ialah halal beserta makruh mengikut pendapat al-asah, dan haram mengikut pendapat muqabilul asah, lawan kepada asah, berarti qaul sahih. Jadi pendapat yang haram tu bukan tak ada kuat, kuat juga. Bukan tak ada kuat, bukan tak kuat, kuat juga. Okey. 2. Sekiranya tidak berlaku perubahan pada daging ayam tersebut pada salah satu dari 3 sifat, iaitu warna, bau atau rasa, maka hukumnya ialah halal tanpa ada kemakruhan. Jika tidak ada berlaku perubahan pada daging pada salah satu sifat dia ini, maka dia adalah halal tanpa ada kemakruhan. Referensi yang diambil pertama adalah Hasyiah I'anatit Talibin wa Ibaratut Tuhfati ma'al asli wa idza zahara taghayyuru lahmil jalalah ay ta'mihi aw launihi aw rihi kama dzakarahu al-Juwaini wa atamadahu jam'un mutaakhirun wa man ittasara 'ala al-akhiri arada al-ghalib fa in lam yadhhar dzakara fa in lam yadhhar ma dzukira, seumpama tidak zahir apa yang telah disebutkan, fala karahata, maka tidak ada kemakruhan. Ini tu. Wa in kanat la ta'kul illa najasah, walaupun dia itu tidak makan melainkan yang najis. Ila akhirih. Fima dzukira ila akhirih. Okey. Jadi ini adalah pendapat dia. Dan saya baru dapat minggu lepas kertas kerja muzakarah MKI yang memberi keputusan haram. Dia memilih pendapat muqabilul asah. Jadi kaul sahih, bukanlah kaul dhaif, bukan. Cuma dia mengambil pendapat muqabilul asah, berarti kaul sahih yang haramkan, dengan pertimbangan-pertimbangan kesihatan dan juga beberapa pertimbangan maslahat yang dianggap perlu. Ini perlu saya sebutlah, sebab apa itu kertas yang saya baca seperti itu. Dan dia mengakui, dia iktiraf, dia kata memang pendapat dalam mazhab Syafi'i ada yang mengatakan halal, makruh lah. Ini. Qala ashabuna al-jalalah hiya allati ta'kulul 'adharah wan najasati wa takunu minal ibli wal baqari wal ghanami wad dajaj wa qila in kana akthar akluha
aktsara aqliha an-najasah fahiya jalalah wa in kana at-tahiru aktsar fala wa sahihu alladhi alaihi al-jumhuru annahu la i'tibaratu bil kathrati wa innama al-i'tibaru bir raihati wan nutni. Jadi yang menjadi pertimbangan bukan banyak atau tidak makan najisnya, tapi dia berubah ke tak, bau dia tu. Binatang tu, kalau binatang tu dah bau sebab banyak makan najis, ini jalalah. Okey, lalu mana? Okey. Fa in wujida fi 'urfiha wa ghairihi rihun najasati fa jalalatun. Wa illa fala. Wa idza taghayyara lahmul jalalati fa huwa makruhun bila khilafin. Ini saya nak baca. Wa idza taghayyara, kalau berubah apa lahmul jalalati fa huwa makruhun, maka dia hukum dia makruh bila khilafin, tanpa ada khilaf. Wa hal hiya karahatut tanzihin atau tahrim fihi wajhani. Apakah dia makruh tanzih atau tahrim? Maka ada dua wajah. Masyhurani, yang masyhur, fit tariqatil khurasaniyin, menurut jalur atau jalan ulama khurasaniyin. Asahuhuma, huruf tu. Oh, tak tahu dia tulis situ. Mungkin dia, kalau dia salah kan. Ya itulah sebab. Okey. Kalau urat itu berarti dia qaf. Kan? Contoh dia. Mungkin kalau itu berarti dia khata dalam kitabah, dia type tu dia salah. Mungkin. Tapi itu yang lagi make sense lah. Make sense kalau uruk dia wa ghairihi, dan dia punya urat. Dia punya urat. Itu lagi logik. Tapi itulah dia salah type. Kalau dia salah type lah, setinggal rujuk naskah asliah. Kalau naskah asliah dan kita boleh tahu. Sebab ialah maklum budak-budak type ni kadang salah. Lalu asahuhuma, yang paling asah dari kedua pendapat ini, indal jumhuri, menurut jumhur, wa bihi qata'a al-musannifu, dan dengan inilah yang telah dipastikan oleh musannif, wa jumhurul iraqiyin, dan majoriti ulama ahli Iraq, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Ar-Ruyani, Imam Ruyani dalam Bahrul Mazhab, wa ghairuhu, dan selain Imam Ruyani, minal mu'tamadina, dari ulama-ulama yang mu'tamad, annahu karahatut tanzihin, ia adalah dihukumi karahah tanzih, makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Qala Ar-Rafi'i, telah berkata Imam Rafi'i, sahhahul aktsaruna, dan ini pendapat yang disahihkan oleh kebanyakan ulama. Wathani, kaul yang kedua, karahatut tahrim, makruh tahrim, qalahu, yang telah berpendapat padanya Abu Ishaq Al-Marwazi wal Qafal, dan Imam Qafal, wasahhahu, dan mensahihkannya Imamul Haramain wal Ghazali, dan Imam Ghazali, wal Baghawi, dan Imam Baghawi. Jadi dari sini kita dapat nampak bahawa dalam majmu' justru memberi wajah yang mana Imamul Haramain yang dikatakan berpendapat haram sebenarnya memilih pendapat karahatut tahrim. Bukan haram tapi makruh tahrim. So ini yang kita kata dalam baca kitab tu dia ada seni dia. Jadi ada seni dia. Nak mengetahui kaul tu kadang kita baca, kena baca sampai habis. Sebab bila minhaj dia ambil apa yang ada kitab sebelum dia. Sebab kita kena faham, mazhab ni dia macam hadis samalah. Semuanya ada sanad. Dia adalah ibaratkan ilmu ni dari Rasulullah SAW diturunkan kepada sahabat. Menurut riwayat ada 160,000 sahabat. Of course ada yang kata kurang, ada yang kata lebih, macam-macam khilaf. Dari 160,000 itu yang boleh bagi fatwa tu hanya 40, kurang sikit. Kan? So berarti it's not the matter whether the hadith transmit to you or not.
Not all of the sahabah, tidak semua sahabah ada authority untuk make a judgment daripada saying of Prophet Muhammad SAW, daripada hadis Nabi SAW. Ini, so tak semua. And after that, dia jadi kecil-kecil, jadilah mazhab. So bila mazhab tu buka ni, kan, dia macam bola yang menerus ni, dia ada sanad dia tu, betul ke pendapat haram tu? Ternyata Imamul Haramain yang katanya haram, itu maksud dia makruh tahrim, bukan haram. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam qaul ini. Dan sebab itu dalam Minhaj, walaupun dia kata haram, qultu al-asahhu makruh. Itu berarti kalau kita rujuk, sebab itu Minhaj tu bawah daripada Majmu'. Jadi kitab Imam Nawawi ini paling tinggi kitab Tahqiq. At-Tahqiq. Bawah At-Tahqiq itu Al-Majmu'. Bawah Al-Majmu' ni barulah Minhaj, Radatul Talibin, Syarah Muslim dan lain-lain. Itu dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okay, catatan. Perbahasan tentang wajah ilhaq, menyamakan masalah semasa dengan masalah yang telah disebutkan oleh para fuqaha silam di dalam kitab-kitab mereka. Itu ilhaq. Jadi kita kena faham qiyas dengan ilhaq, dua benda yang berbeza. Qiyas ni, dia ada nas, dia ada illat, dia ada furu'. Dipanggil asal, dia ada illat, hukum, furu'. Ni. Contoh dia apa? Nas membahas tentang khamr, memabukkan, haram. Nas ada. Khamru tu kan memang ada nas. Lepas tu diilhaqkan pada perkara lain yang memabukkan, kerana ada illat. Dia ada satu ilmu dipanggil masalikul illat. Nak keluarkan illat tersebut untuk melahirkan, kan? Masalikul illat, mengeluarkan illat tersebut untuk melahirkan produk hukum. Kita panggil masalikul illat. Yang akhirnya kita temukan bahawa masalikul illat, bahawa contoh dia nabih. Bahasa Melayu dia tua nabih. Boleh? Tak tahu. Saya tak tahulah. Bahasa Arab dia nabis. Lebih tua lah kot. Diharamkan kerana ilat dia adalah muskir, memabukkan. Ini contoh dia. Ini qiyas. Tapi kalau produk fiqh, ini bukan nas, ini produk fiqh. Produk fiqh tu means hasil daripada perjalanan fiqh. Furu' ini kita nak ada kes lain yang memiliki furu' yang sama. Ini kan. Memiliki ilat yang sama dengan furu' yang lain. Jadi dia bukan asal, dia bukan datang dari nas, tapi dia datang daripada furu'. Ini tidak dipanggil qiyas, dia dipanggil dengan ilhaq. Ini. Sebab tu nak belajar ilhaq ni, dia ada satu kitab nama dia Anwarul Buruk fi Al-Furuq or something. Imam Al-Qarafi, 4 jilid. Jadi walaupun dia mazhab Maliki, tapi dia bagus untuk kita memahami cara ilhaq. Ilhaq tu macam mana tu, kaedah dia sangat penting untuk dipelajari. Dulu waktu kat pondok tu bacalah tu. Sebab kita basuh masail, kita kena tahu cara ilhaq. So ini perbahasan dia, catatan. Perbahasan tentang wajah ilhaq menyamakan masalah semasa dengan masalah yang telah disebutkan oleh para fuqaha silam di dalam kitab-kitab mereka. Para mubahithin telah bersepakat untuk mengilhaqkan antara ayam yang disuntik enzim khinzir dengan jalalah. Kemuskilannya, apakah wajah ilhaq yang paling tepat dalam masalah ini? Jadi diorang bincang ni, diorang sampai pada gaduh, boleh tak kita nak ilhaqkan ayam yang kena cucuk dengan enzim khinzir dengan binatang jalalah? Cuma kena tahu jalalah ni syarat dia kena taghayyur lahmuhu. Kan? Lahmu tu, daging dia tu kena taghayyur, bau, rasa, raihah, karihah. Kena ada bau tak sedap. Tapi kalau ayam, setahu saya, bila dia cuntik, apa pun yang disuntik pun bau dia tak berubah. Setahu saya lah. Enzim lah tu. Kan? Allahuakbar. Tapi mubahisin, maksud dia bahithin, dia pilih untuk ilhaqkan dengan jalalah.
Wajah ilhaq dia apa? Itu pertanyaan. Maka wajah ilhaq ni terjadi khilaf. Pendapat A, kerana suntikan itu tidak bercampur dengan daging, tetapi ayam membesar dengan sebab itu. Jadi kerana suntikan itu tidak bercampur dengan daging, tetapi ayam membesar dengan sebab itu. So, saya tak faham apa maksud dia. Kerana suntikan itu tidak bercampur dengan daging, tetapi ayam membesar dengan sebab itu. Majmu' dia ambil. Qala ashabuna al-jalalah ya at-ta'ni, tadi ibarat yang sama. Pendapat B, kerana berlaku proses istihalah, perubahan sesuatu dari najis kepada tidak najis. Iaitu para mubahithin telah bersepakat untuk mengilhaqkan antara ayam yang disuntik dengan jalalah. Kemusykilannya apakah wajah? Dia tak jawab. Kalau saya kritik yang buat edit ni. So the message tak sampai. Kerana berlaku proses istihalah, perubahan sesuatu. Ini saya tulis kat sini. Perlu edit. Diorang simpan minit mesyuarat, so boleh dirubah. Kerana berlaku proses istihalah, perubahan sesuatu daripada najis kepada tidak najis. So dia setuju ke tak setuju? Alasan dia dari Hasyiah Bajuri, walau akala lahma mughalladhin lam yajib tasbi'ul makhraj minhu lianna sya'nahu al-ihalah bikhilafi ma law akala 'idhaman fa innahu yajibu tasbi'ul makhraj minhu lianna sya'nahu adamul ihalah. Keputusan, lajnah perumus memilih wajah ihlak yang pertama yang menolak wajah ilhaq yang kedua kerana ibarah yang didatangkan tidak sarih jelas. Lajnah perumus juga memutuskan hukum makruh tahrim dan haram adalah sama di sisi mazhab Syafi'i. Pun dia tak jelaskan apa ilhaq dia. Kalau saya lah ni, saya kritik, just kritik yang edit, mungkin editor perlu dibetulkan, perlu diedit. Kalau saya enzim tersebut tidak diilhaqkan atau tidak, ayam tersebut tidak menjadi seperti jalalah hukumnya kerana ayam tersebut tidak berubah. Kalau dia berubah, maka baru dia seperti jalalah. Dan memang jalalah jelas, iaitu binatang yang tak kisahkan dia dah sebut ke awal. Takunu minal ibili wal baqari wal ghanami wad dajaji. Jelas. Binatang jalalah ini boleh datang daripada unta, daripada bakar, sapi, lembu, ghanam, kambing, dajaj, ayam. Syarat dia ada dua pendapat. Satu kata kerana dia banyak makan benda najis. Tapi dimentahkan oleh Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi rod lah. Imam Nawawi kata bukan sebab tu, tapi kerana ilat dia berubah. Daging dia tu berubah, betul? Kan yang saya baca tadi ibarat dia. Wa innamal i'tibaru birraihati. Itu ibarat dia. Sekarang ayam yang kena suntik tadi berubah ke tak? Kalau tak berubah, taklah, dia bukan jalalah nama dia. Itu dia tak jalalah. So bolehlah ustaz lah, boleh macam mana dia ayam? Boleh faham tak apa? Ni. Jadi hukum, rules, fiqh cannot be changed because of emotion. Suatu emosi tidak boleh untuk merubah hukum. Kamu orang Melayu kadang emosi ni. Oh ustaz, itu babi ustaz. Wah, tak boleh. Tak, dia tak suka you cara, you tak boleh ubah hukum. Ni based on text. Don't make your emotion cloud your judgment. Ni kita kena berdasarkan hukum lah. Hukum kata macam mana? Hukum kata tak kisah dia makan benda najis walau mughalladhah sekalipun, kalau dia tak merubah raihah dia, bau dia, maka dia halal.
Kalau dia berubah, makruh. Okay. Jadi pendapat MKI yang kata haram, ya mungkin mereka ada pertimbangan seperti yang saya sebut dengan beberapa pertimbangan kesihatan. Ni soalan tadi tak habis baca tadi. Soalan tadi. Ustaz, tapi dia makan virus COVID. Kita makan dia virus COVID means kita ni kena virus lah. Kalau memang menurut ahlul khibrah binatang ikan yang makan bangkai manusia yang mati terlalu banyak tadi, walaupun saya tak pernah tengok, saya tak tahulah betul ke tak. Menurut tuan-tuan betul. Okey, sebab saya tak pernah tengok. Saya jarang tengok TV. So basically I can make the conclusion, kalau ahlul khibrah kata dia berbahaya kerana binatang yang ada di sungai tersebut dah terkontaminasi, maka dia haram. Tapi haram dia bukan kerana jalalah, bukan kerana ini, tapi kerana ia adalah berbahaya. Ibaratnya makan ikan semua halal, teman-teman. Tapi makan ikan yang ada racun haram lah. Itu contoh dia. Okey. Jelas insya-Allah. Ini saya tanda kat sini. Nanti balik saya snap, saya hantar kat pondok supaya dia membetulkan. Soalan kedua, bagaimana pula daging ternakan ayam atau ikan dan lain-lain yang diberi makan benda yang najis? Bagaimana pula daging ternakan ayam, ikan dan lain-lain yang diberi makan benda yang najis? Sama seperti keputusan dan ibarah pada soalan yang pertama, iaitu makruh tanzih. Kalau berubah. Kalau tak berubah, halal lah. Tuan-tuan dan puan, ayam ni memang banyak makan benda najis. Sorry to say lah. That's the facts. And even lembu ke, kambing ke, dia makan rumput tu. Kadang rumput tu bekas dia buat bisnes kat situ. Lepas tu dia makan. That is the facts. What can you do? Ini. Soalan ketiga. Apakah status ikan dan sotong yang dimasak tanpa disiang terlebih dahulu? Ikan dan sotong dimasak tanpa disiang lebih dahulu. Bersihkan, buangkan najis dia. Tafsir. Ikan kecil boleh dimakan terus tanpa dimasak. Ini ikan yang susah untuk dia bersihkan. Cuma saya, ikan bilis pun saya tak makan kalau di kepala dia. Saya tak boleh lah. Saya tak boleh lah. Maaflah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa sedap, saya tak boleh lah. Yang kedua, ikan besar khilaf. Air rebusan atau minyak terkena bahagian dalam mutanajis. B. Air rebusan atau minyak tidak terkena bahagian dalam suci. Okey. Ini pendapat pertama. Okey. Lepas tu ikan bakar, bahagian yang tidak terkena bahagian dalam hukumnya halal berserta makruh. Sotong juga sama hukumnya dengan tafsir di atas, sama sahaja. Means dia tengok. Sebab apa? Najis yang ada dalam ikan besar itu najis. Itu najis. Kan? Tapi bila dia dimasak di dalam rebusan minyak terkena bahagian dalam, maka jadi mutanajis. Kalau dia tidak terkena bahagian dalam, tidak terkena bahagian najis. Tapi ini dia punya uraian dia tu sebenarnya masih tak betul sikit. Ini budak-budak punya pendapat. Sebab nanti dia kena tengok ikan kecil boleh halal, ikan besar tak halal. Kan? Ikan besar tak halal tu macam mana? Dia ada detail dia. Okey. Pertama, Al-Bajuri. Maitatani halalani. Walana maitatani halalani. Saya tak tahu ni pergi ke mana. Ai fahuma mustasniyani minal maitati fayahillani li khabari uhillat lana maitatani samak wal jarad. Fayahillu okey, samak wal jarad. Jadi ini membahas tentang dua bangkai yang halal, iaitu dia adalah dua pengecualian daripada bangkai yang diharamkan. Maka keduanya halal kerana ada hadis iaitu dihalalkan bagi kami dua bangkai, iaitu ikan dan jarad, belalang. Jarad belalang lah, sejenis belalang.
fayahillu akluhuma, maka halal untuk memakan keduanya. Ila akhirih, wa yukrahu qat'uhuma hayyani, dalam keadaan dua-duanya dalam keadaan hidup, begitu juga menyembelih keduanya. Okey, fayukrahu illa, maka dimakruhkan kecuali, iaitu samak yang kabirah, ikan yang besar, samakatun kabiratun yatulu baqauha, yang panjang iaitu hidup dia, fayusannu, maka disunatkan dhabhuha, untuk menyembelihnya dulu, min dailiha, daripada ekor dia. Daripada ekor dia. Ila akhirih, ini tak pentinglah. Okey. Wala yatanajjasu ad-duhnu kaz-zaiti. Ini tempat mahalu perbahasan dia adalah dan menjadi najis ad-duhnu kaz-zait bima fi jawfihima. Jadi minyak yang kita guna untuk goreng ni akan jadi mutanajis apabila dia terkena pada apa yang ada di dalam kedua ikan tersebut. Kan dia suruh bersihkan dulu, dia suruh sembelih dulu, dan lain-lain kita tak buat. In kana saghiraini, kalau keduanya fi jawfihima, in kana saghiraini, kalau keduanya kecil. La in kana kabiraini lil afwi anhu fil awwali duna tsani. Jadi kalau kecil, maka dia boleh makfu. Yalah, kita dah bersih kan, atau kecil sangat susah nak bersih ustaz, makfu. Mutanajis tapi makfu. Kalau besar, maka dia tidak makfu. Duna tsani. Kalau besar dia tidak makfu. Waqad ittafaqa Ibn Hajarin wa Ziyadin, kedua Ibni Hajar dan Ibnu Ziyad, wa Mimra dan Imam Romli, wa ghairuhum dan selain mereka, ala taharati ma fi jawfis sama, pada kesucian apa yang ada di dalam perut ikan as-saghiri yang kecil, min dami, daripada darah, wa rauthi dan kotoran, wa jawazu aklihi, dan diperharuskan untuk iaitu makannya, ma'ahu besertanya, wa annahu la yanjuzu bihi ad-duhnu, iaitu, dan dia la yunjisu iaitu minyak ad-duhnu tadi, minyak tadi tidak menjadi najis atau tidak terkena najis. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sebab tu saya paling suka kitab Bughyatul Mustarsyidin dalam bab fatwa. Dia banyak kaul-kaul. Lebih-lebih lagi Hamish dia, Ismailul Ainain. Wa minan najasati al-qai'. Al-qai' ni termasuk daripada najis adalah muntahan idza kharaja minal ini tak ada kena-kena. Bulgham, and then saya panjang sikit, anwa'il bahri wa huwa syai'u aswad kal najis kharajat al-jawf li'annahu fudlah kharajat. Okey, ni. Dan termasuk lagi, wa min dzalika yufhamu anna ma yakhruju min ba'di anwa'i hayawanatil bahri, sotong. Dan termasuk daripada perbahasan najis lagi adalah perkara yang dapat difahami sesungguhnya perkara yang keluar daripada sebahagian jenis hayawan lautan. Sotonglah tu. Wa huwa syai'u aswad. Syai'un aswadu. Sesuatu yang hitam. Kal hibri, seperti mangsi, bahasa Melayu dia dakwat. Kan? Kan? Allazi yuktabu bihi, yang mana yang dijadikan yang biasa digunakan untuk dijadikan penulisan, nak menulis tu guna benda tu. Najasun, dia itu dihukumi najis. Li'annahu fadlatun, kerana dia hibr tadi itu adalah lebihan. Fadlah tu kotoran tu, lebihan binatang tersebut. Kharajat, yang keluar minal jawfi, daripada perut sotong tadi. Bi khilafi ma idza kharaja min ra'sin, berbeza kalau dia keluar daripada kepala, atau sadrin ataupun dada, kasail min famin naim, seperti air liur yang keluar daripada mulut orang yang tidur. Malam yu'lam annahu minal ma'idati, selagi ia tidak diketahui ia datang daripada perut. Ni. Jadi dia nak khabar dakwat sotong najis, tuan-tuan. Najis.
Okey, dakwat sotong tu najis. So koma kena bersihkan dululah. Bersih bagi habis. Sebenarnya buang dia punya kepala dakwat dia tu, cabut tu hilang tu. Dan boleh lah. Pendapat B, tafsir. Ikan kecil halal, ikan besar tidak halal. Hukum sotong sama seperti ikan. Referensi Hujairami Al-Khatib dan Mahalli Syarah Al-Minhaj. Okey. Qauluhu as-samaku wal jarad qala fil minhaj walau sadahuma majusi qala al-mahalli wala i'tibara bi fi'lihi was-samaku huwa kullu hayawanin yakunu 'aishuhu fil bahri ila akhirih. Mana dia kata wa minas samaki ma tak ada wa tahilu samakatu fi qalbi samakatin ma. Okey, wa yahilu ma ala wajhil ma'i wa tafakhamani wa yajuzu. Okey, wala yajuzu duhnu bima fi jawfihi wala yanjusu ad-duhnu, dan tidak menjadi tidak najis minyak bima fi jawfihi minal rawthi, iaitu dengan apa yang ada di dalam perutnya seperti kotoran, inkana fakhiran, kalau dia adalah ikan yang kecil. Wayam bagi annal murada bisaghir, dan mestilah yang dimaksudkan dengan kecil ma yasduku alaihi urfan, apa yang iaitu sesuai dengan secara uruf. Annahu saghirun, iaitu dia itu betul-betul kecil lah. Fayadkhulu fihi kibarul basariyah al-ma'rufah, sejenis ikan di Misra yang ada di Mesir. Wa in kana qadrul usba'ain masalan, walaupun qadra usba'ain, walaupun dia sekadar dua jari misalan dia, kan, masalan kama fi ainshin, seperti apa yang disebutkan oleh iaitu Ali Shibra Malisi terhadap Imam Ramli. La in kana kabiran, tidak seperti seumpama dia besar. Wa kadza yuqalu, jadi kalau dia kecil macam dua kadar ni, ikan besar ni, itu kira kecil lah, susah nak bersih. Kan, macam tu. Ikan bilis lagi kecil. Lagi kecil. Kalau dia besar, kadza yuqalu fil jaradi, begitu juga berlaku pada jarad ila akhirih. Sama sahaja. Okey. Inti dia, kalau timsah tetap haram lah. Bikhilafi timsah. Timsah tu krokodil. Li quwwatihi wa hayatuhu fil barri. Itu haram lah. So makan timsah ni haram. Kecuali mazhab Maliki. Maliki makan katak pun halal. Saya tak nak. Hayawanul bahri, binatang laut, ai ma ya'ishu fihi wa idza kharaja minhu kana ila akhirih halalun kaifa mata. Okey, halal macam mana pun dibunuh. Wa kadza ghairuhu, yakni halal fil asahi, wa kila la yahillu li annahu la yusamma samakan ila akhirih. Wa kila in akala mislahu fil barri kal baqari wa ghanam yahillu wa illa wa in lam yu'kal fil barri fala yahillu ka kalbi wa hima. Athani zadahu fi radah qala wa in kana fil barri himarul wahshi al ma'kul saraha bihi sahibu syami wa tahdhib. Ini tak ada, dia syil harami ila akhirih. Okey, so pendapat C, tafsir, ikan kecil boleh, ikan besar khilaf. Imam Romli boleh makan, Ibnu Ziyad tak boleh makan. Sotong hukumnya sama dengan ikan. Dia pakai ibarat Bughitul Mustarsyidin. Wa qad ittafaqa Ibn Hajarin wa Ziyad wa Mimra wa ghairuhum ala taharati ma fi jawfis samakit saghir min dami warathi wa jawazi aklihi ma'ahu wa annahu la yanjuzu bihi ad-duhnu bal jara alaihi Mimra fil kabir. Dia ambil part tersebut. Bal jara, malah berlakukan padanya halal untuk makan kotoran yang ada di dalam ikan, walaupun ikan itu besar juga menurut Imam Romli. Wali anna lana qaulan qawiyan, kerana sesungguhnya bagi kami ada pendapat yang kuat, inna samaka, sesungguhnya ikan, la damma lahu, tidak ada darah baginya, li annahu yabidu idza wudi'a fi syamsi, kerana darah dia itu akan jadi putih ketika dia diletakkan di matahari. Tu nampak tu, ada kaul. Inilah ada orang duk kata, kalau nak cari kaul dalam kitab tu,
cari akan jumpa punya lah. Dia kata, tak juga. Kalau solat wajib cari kitab kata solat tak wajib, mana nak jumpa? Yang ada tu orang suruh qada solat, cari juga kaul supaya tak nak qada solat. Itu adalah Nabi takkan nak ambil pendapat tu. Ini contoh dia. Tapi ini kita bahas tentang makanan ikan. So pendapat ulama tu macam-macam. Bukan nak cari kaul dalam kitab semua mesti ada. Tapi ulasan dia bagus. Bal jara alaihi mimra Imam Romli. Menurut pendapat Imam Romli, hatta ikan yang besar juga. Kerana dia ada satu pendapat yang kuat. Dia sebut macam tu. Itu saya suka kitab Bukhayatul Mustarsyidin. Pendapat B, tafsil. Ikan kecil khilaf. Menurut Imam Abu Hamid tidak halal dimakan. Ni syadid ni. Dia ambil pendapat ikan kecil pun khilaf. Imam Abu Hamid Al-Ghazali tidak halal dimakan. Menurut Imam Qafal halal dimakan. Ikan besar tidak halal dimakan. Besar atau kecil mengikut uruf. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dah nak azan dah. Panjang ni. Susah saya nak baca ni. Jadi inti dia pendapat macam tu. Hasyai'anatul talibin pun panjang ibarat dia. Wasamaku wa yahillu aklu maitatis samak ila akhirih. Wa ijabu bi anna al-illata annaha sarat karawfi ila akhirih. Wa yukrahu. Kalau saya baca ni tak khatam nanti Ustaz. Tapi inti dia pendapat yang ni dia ambil kaul khilaf pada yang kecil. Kalau ikan besar tidak halal dimakan. Terus keputusan tafsil, ikan kecil halal bersama makruh. Jadi kalau dia goreng ikan tu kan, tanpa dia bersih, ikan tu kecil, halal bersama makruh. Tapi jangan jualkan Aiman tak nak makan. Kalau ikan besar khilaf. Kalau ikan tu besar khilaf. Mengikut pendapat yang mengatakan najis dalaman dimaafkan. Dia ada yang kata kalau najis di dalaman dimaafkan, makfu. Halal sekiranya tidak mendatangkan mudarat. Halal sekiranya tidak mendatangkan mudarat. Najis dalaman pendapat B, najis dalaman tidak dimaafkan. Tafsil. Kalau kita tak ambil yang dimakfukan maka dia akan tafsil. Bahagian A bahagian yang diresapi najis, maka haramlah. Kalau najis tu sampai keluar, kena mutan najis, semua jadi najis. Bahagian yang tidak diresapi najis atau telah disucikan halal tapi makruh. Catatan, hukum sotong sama seperti ikan. Sotong macam mana sama? So make sure kita basuh habis. Sotong termasuk, yang kedua, sotong termasuk kategori ikan. Sebab apa? Dia adalah saydul bahri. Sebab itu yang ada dekat ibarat sebelum ni yang saya baca tadi, dia tak kisah nak hidung dia macam mana ke, kan? Nak bentuk dia macam mana ke, dia bentuk dia macam anjing ke, macam khinzir ke, kan? Itu tetap kalau lah, tapi kalau laut lah maksud dia, itu tetap halal untuk dimakan. Jadi ini, so hukum sotong sama seperti ikan, sotong termasuk kategori ikan. Jadi kesimpulan yang boleh saya berikan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat ikan, sembelih, pastikan bersih dulu perut dia. InsyaAllah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pada minggu depan ada insyaAllah kita bahas tentang waranti jaminan insyaAllah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.